وآله الكرام وأصحابه العظام لهم من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن نصره ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. فضيلة الإمام Barisan Jawatankuasa Masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah, kita nak menyambung bacaan kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama, nilai masa di sisi ulama. Kita berhenti tuan-tuan buku surat baru 25. Saya ingat dah 55 25. Okey. Dan seperti biasalah, secara langsung TV Al-Hidayah ya, jadi tuan-tuan harap fokus ya, sebab TV sedang merakam kita punya pergerakan lah. Baik, qala Syekh rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Perenggan bawah lah. Waktu itu akan berakhir dan berlalu. Ini kita tahu tuan-tuan masa yang ada ni tak konstan balik dah. Ya, dah berakhir, waktu asar dah tak ada dah. Kita berada pada pertengahan waktu maghrib. Sebentar lagi maghrib akan luput, masuk isyak ya. Siapa yang cuai, waktu akan terbiar begitu saja. Besarlah luputnya dan besarlah penyesalannya. Jadi tuan-tuan sekalian, ini untuk orang yang sedar lah, yang insaf. Kalau orang yang tak sedar, yang tak insaf tuan-tuan, dia apa kisah? Kan, apa aku peduli kan? Biarlah waktu maghrib ke, waktu subuh ke, sonjo ke, dia tak hafid dah kan. Tapi kita yang cuba belajar-belajar nak menghargai nilai masa ni tuan-tuan, kita mesti ada rasa kesal sekiranya waktu yang berlalu itu tidak kita isi dengan ketaatan. Sebab tu ulama kata ad-dunya sa'ah. Dunia ini hanya sedetik sahaja. Sedetik. Ad-dunya sa'ah. Dunia ni seketika. Faj'alha ta'ah. Maka jadikanlah detik yang ada di hadapan kita ini tuan-tuan sebagai ketaatan yang menambah saham akhirat kita, yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, bagaimana keadaannya ketika mengetahui saat luputnya kadar yang telah dibuang? Ia mohon kembali semula ke dunia. Untuk apa? Tuan-tuan, nak balik dunia untuk apa? Nak beramal? Sia-sia lah ya? Nak minta kembali ke dunia orang kafir. Hatta kita tuan-tuan menyesal nanti sebab masa kita tak diisi dengan tasbih, tak diisi dengan ketaatan, selawat dan sebagainya, menyesal ya. Tetapi ia hanyalah tuntutan yang mustahil. Bagaimana hari semalam akan kembali dengan hari yang baru? Tak mungkin. Dan tuan-tuan, kita faham bahawa antara yang kita minta manusia yang menyesal tu, dia minta nak balik ke dunia, nak buat apa? Antara amalan yang dia kembali dunia tuan-tuan, Rabbirji'un, nak kembali ke dunia, dia kata la'alli a'malu amalan salihan, nak buat amal soleh. Antaranya yang amal soleh yang besarnya ialah bersedekah. Masa tu kita nak kostan balik. Ada lagi ni belen-belen ni, duit pencen-pencen ada lebih RM50 ni ada lagi lebih RM20, ada lebih dia nak infak. Tapi tuan-tuan dah tak dapat infak dah. Masa tu kita dalam kubur. Masa tu telah berlaku hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, pada muka surat 26 kita tengok surah Saba. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. Dan pada waktu itu mereka berkata, masa itu baru nak beriman. Apa barang pun nak beriman masa tu? Dah kiamat. Masa tu amanna bihi. Ini style apa? Fir'aun.
Dah tenggelam, baru nak beriman dengan Tuhan Nabi Musa alaihi salam. Tak dapat nak nolong dah habis dah. Dah ghargharah lah kata hadis tu. Allah terima taubat kita selagi belum ghargharah. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Selagi belum sampai kita punya roh tuan-tuan sampai ke tahap kerongkong, maka di situ tuan-tuan taubat kita masih terima. Lepas tu habis. Maka habis tuan-tuan. Wa anna lahumut tanawushu min makanin ba'id. Bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh itu. Dah kiamat, dah dalam kubur, dah mati, tak ada harapan. Ayat ni membicarakan tentang orang kafir di akhirat nanti yang mensia-siakan kehidupan mereka di dunia tanpa beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, bagaimanakah iman dapat dikecapi di akhirat nanti? Tak dapat dah. Dah habis masa dah. Waktu nak menuai amal saja di akhirat nanti. Dan bagaimana pula taubat itu diterima setelah kekufuran? Sesungguhnya perkara ini mungkin boleh dicapai kalau kat dunia. Tapi malangnya mereka, yakni orang kafir, mensia-siakan peluang yang terhidang di hadapan mereka. Maka ada pepatah menyebut, alangkah rugi dan binasa, tidak ada jalan untuk kembali kepadanya. Nak gostan macam mana kan? Tak dapat nak gostan. Jikalau dikembalikan pun akan bertambah-tambah kerugiannya ataupun penyesalannya. Okey tuan-tuan ini peringatan untuk mereka yang lalai. Tambihul ghafilin. Ada satu kitab kan? Tambihul ghafilin. Peringatan bagi kita yang cuai. Tuan-tuan, kita ni dalam zon yang cuai juga ni. Kita ni pun tuan dalam zon yang leko juga. Kalau kita tak ikat diri kita dengan masjid, kalau kita tak datang ketika hayya 'alas salah, kalau kita tak pandai nak buat saf ketika qad qamatis salah, tuan-tuan, kita juga dalam kelompok yang cuai, yang tak reti menghargai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka alhamdulillah tuan-tuan, kita belajar menilai, menghargai tuan-tuan, mensyukuri nikmat yang Allah beri kepada kita ni, baiklah amal. Baik. Kata Syekh lagi, ilham dan segala bentuk kebajikan itu lebih cepat berlalu daripada awan yang sedang bergerak. Apa ilham tuan-tuan? Kadang-kadang idea tu datang masa tu yo. Ulang balik, cuba ulang balik. Dah tak dapat. Macam nak ikat idea tu? Kena tulis. Untuk orang yang tak kuat ingatan macam kita tuan-tuan, ilham itu kena dicatat. Bukan murid dia catat dah, guru pun kena catat. Apa tuan ada pen, bawa pen, catat. Tapi acah-acah ni pen ni kan, nak kata tuan-tuan saya rajin lah bawa pen kan. Tapi tuan-tuan, ilham datang sekejap, itu hilang. Kena catat ilmu, kan? Dia cepat berlalu. Ya, waktu yang berlalu tidak kembali kepadamu melainkan kesan dan hukumnya sahaja. Dah berlalu dah. Tengok baloh rambut dah penuh uban. Macam mana dulu haji anda haji 5 round Padang Parui, Stadium Parui, jogging kombes. Oh tak ada hal Ustaz, boleh. Cuba lepas syak kan pergi repeat balik. Bolehlah 1 round mencungap-cungap. Dulu boleh jumping smash, sekarang tuan-tuan smash jumping, patah pinggang gitu kan. Masa tu dah habis. Yang ada tuan tengok kesan-kesan dia tinggal. Maka pilihlah untuk dirimu sesuatu yang memberikan pulangan yang terbaik. Kan? Kita nak tuan-tuan bisnes kita nak maksimumkan keuntungan. Betul kan? Kita nak datang maghrib isyak, tuan, kita nak pahala yang paling sempurna, yang paling maksimum yang boleh kita dapat. Kita nak dalam pengajian tuan-tuan, kefahaman yang paling tinggi yang kita boleh dapat. Tuan-tuan, ya, itu hasil yang kita nak kutip. Jadi nak dapat hasil yang baik tuan-tuan, kena bersedia ya untuk memperoleh hasil tersebut. Justeru tuan-tuan, orang yang bahagia dalam syurga tuan-tuan, orang yang bahagia Allah kata apa? Ini bahasa dalam syurga. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Orang syurga Allah kata, kulu. Apa kulu tuan? Makan. Makanlah kamu semua, makan. Jangan berhenti makan. Washrabu, minum. Sekarang ni tak ada puasa-puasa dah, hantam semua. Nak makan apa order, semua dapat. Makan, minum. Hani'an tuan-tuan, tak ada gastrik, tak ada keracunan, tak ada yang podeh melahau, sakit perut, beret ke, sembolit ke, tak ada. Tak ada batu karang, tak ada. Makan tuan-tuan, hani'an tuan-tuan. Sebab tu kalau kita makan
Orang Arab, saya insyaAllah hari Isnin depan musafir pergi Mesir insyaAllah 6 hari, pergi Isnin balik hari Ahad. Siapa nak ikut, jomlah. Ada nak ikut ke? Jangan ajak pergi Rombau, pergi rantau ya tak? InsyaAllah saya musafir 11 hari bulan Isnin, balik ke Indonesia hari Ahad 17 ya, insyaAllah doakan saya selamat pergi selamat balik. Program Hul Syekh Saleh dan Syekh Abdul Qadir Al-Ja'fari tahunan, dan juga insyaAllah saya menyusun untuk bertemu dengan Mufti Mesir dan beberapa alim ulama, dan juga ziarah maqam awliya, ziarah Sanal Hussein, ziarah Imam Syafi'i, ziarah Sayyidah Nafisah dan beberapa para ulama Ahlul Bait yang ada di Mesir insya-Allah. Tuan-tuan tapi kalau saya kata tadi, kalau kat Mesir kita makan kan, dia kata hani'an mari'a. Tu doa lepas makan lah, bukan doa artinya hani'an mari'a, agak-agak makan tadi sedap lah, perut tak sakit, sihat. Dia akan sebut itu hani'an mari'a. Mana dalil mereka orang Mesir? Itu ayat tu, hani'an. Hani ni tuan-tuan maknanya apa? Hani ya hanana, ya hanana. Hanana mana apa tuan? Sedap, bahagia. Boleh? Bahagia lah. Makan pun bahagia kan tuan. Kau sakit perut cari beret, tak ada bahagia dah kan. Makan pun bahagia. Allah kata orang syurga ni makan minum, makan sedap. Kenapa tuan-tuan? Bima aslaftum, terhadap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan. Bila? Fil ayyamil khaliyah, hari yang dahulu, yakni ketika di dunia dulu. Dunia dulu orang kerja bola, kau kerja masjid. Dunia dulu orang kerja makan, kau kerja masjid. Dunia dulu orang kerja lain, kau korbankan sedikit nafsu, kehendak, tuntutan nafsu tu kau pilih Allah Subhanahu Wa Taala, memilih tuntutan Allah Taala. Maka sekarang balasan, dulu kamu dah menahan beberapa sekatan, beberapa halangan, sekarang tak ada sekatan, tak ada halangan, balun semua boleh. Hani'an. Alhamdulillah tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua dapat anugerah ni insya-Allah. Okey. Tapi ingat tuan-tuan, dalam neraka pula apa Allah cakap bagi sakit hati orang neraka? Allah kata, "Dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tamrahun." Demikian itu kenapa? Sebab kamu dulu suka bersukaria, tak tentu harah, lupa dirilah. Dapat nikmat tak ingat Tuhan, terima musibah tak boleh terima kenyataan, tak boleh sabar. Ya, suka tak bertompek, tuan-tuan, tak bersyukur, lupa Allah. Ya, dengan tidak benar, dan kerana kamu selalu bersukaria dalam kemaksiatan, maka balasan yang kamu akan rasai sekarang di akhirat ialah azab Allah yang sangat pedih. Okey, tuan-tuan sekalian, kata Syekh lagi di sini, seluruh kemaslahatan berpunca daripada waktu. Tuan-tuan ini satu poin yang dikongsikan oleh Imam Ibnul Qayyim. Kata dia, setinggi-tinggi nikmat fikir dan yang paling bermanfaat adalah apa yang dilakukan kerana Allah dan hari akhirat. Perkara yang dilakukan kerana Allah ada beberapa bahagian. Antaranya kata Syekh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, iaitu berfikir mengenai kewajipan semasa. Apa tuan kewajipan semasa? Kewajipan semasa tuan-tuan sekarang ni kita dah selesai sembahyang maghrib. Kewajipan semasa kita kejap lagi 8.40 sembahyang isyak. Itu semasa. Tuan-tuan terpilih nak pergi haji. Ada tak jemaah kita insya-Allah pergi haji? Ada? Alhamdulillah ada. Ada kan? Yang nak pergi haji, dia kena settlekan betul-betul mana satu tahallul awal, macam mana nak buat nafar thani, macam mana nak kaedah melontar, apa dia kaifiat sa'i, dia kena study betul-betul. Itu kewajipan semasa dia. Tuan-tuan yang nak main saham, kena rujuk dulu kat ustaz, tanya ustaz yang saham ni boleh tak? Degi syariat dia betul tak? Settlekan, itu kewajipan semasa. Tuan-tuan nak nikahkan anak, pergi sign borang kat imam. Jangan sign borang lah tu, pandai-pandai kau lemam. Kau datang Ramadan nanti, dan up kau RM80. Dah settle. Bawa 2 orang saksi, RM20. Tak adalah up dah. Kalau up RM800 lah. Kan? Itu lantaklah betul anak dia tak tahu. Dia tak tahu, dia dah kahwin, dia punya pasal. Bukan begitu tuan. Kewajipan semasa, dah tahu apa tanggungjawab nak jadi wali tadi ni. Kan? Jadi bapak pengantin. Sebab itu kewajipan
semasa, tuan-tuan, maknanya wajibus sa'ah nama dia. Fikir apa kewajipan semasa kita dan menumpukan seluruh keazaman dan perhatian kepadanya. Tumpukan, tuan-tuan, kepada apa kewajipan kita setakat ni. Kan, kalau musim haji nak pergi haji, tengok. Kalau nak pergi umrah, khusus kena clear, faham betul-betul apa tuntutan umrah. Okey, itu tuan kewajipan semasa. Okey. Kalau orang arif yang sebenar adalah orang yang kenal dan hargai nilai waktunya. Sekiranya ia membuang masa, bermaksud, tuan-tuan, dia musnahkan kemaslahatan, kerana sesungguhnya seluruh maslahah itu berpunca dari masa. Apabila ia buang masa, pasti ia tidak dapat mengejarnya kembali. Ini poin-poin yang kita ulang selalu. Dan tuan-tuan, muka surat yang terakhir untuk bahagian yang pertama ni, Syekh Abdul Fattah radhiyallahu an wa rahimahullahu taala, dia memetik kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Katanya, saya bersahabat dengan golongan ahli sufi. Kan adalah orang ahli sufi, ya, Sayyidina Syuban, Ar-Ra'i, beberapa tokoh sufi yang ada pada zaman Imam Syafi'i itu, tuan, dia tak terkenal sebagai tokoh hadis, dia tak terkenal sebagai tokoh fiqh, tapi terkenal sebagai ahli sufi yang beramal, lobai, khusyuk. Apa yang Imam Syafi'i itu belajar daripada orang sufi ni, tuan? Dia kata dua benda. Yang pertama, tuan-tuan, orang sufi selalu tekan masalah pengurusan masa. Jangan biarkan masa berlalu. Isi dengan zikir, isi dengan kebaikan, isi dengan ketaatan. Itu pesanan orang sufi kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar daripada kelompok kumpulan ahli sufi, tuan, itu dia. Masa ini macam mata pedang. Kalau kau tak potong dia, dia akan potong kau. Satu bab. Boleh? Yang kedua, tuan-tuan, orang sufi pesan pada Imam Syafi'i, ya, setelah Imam Syafi'i bersahabat, tuan-tuan, bersuhbah dengan mereka, dia kata, jika kamu menggunakan nafsumu untuk kebaikan dan kebenaran, maka kamu telah menguasainya. Kita kontrol nafsu. Jangan kontrol nafsu bercakap lah. Tengah kuliah pun nak berbuat kan, nafsu lah tu kan. Jadi maknanya, masa, tuan-tuan, kontrol sikit kondak kita tu, ya. Jangan buat benda-benda yang tak sesuai, yang tak kono, kan. Dia kata apa, tuan-tuan? Nafsu tu kontrol, nafsu bercakap lah. Masa kuliah nak berbuat kau kan, tu nafsu lah tu. Kan, masa kuliah berbuat tu nafsu lah tu. Bagilah peluang kuliah berjalan dengan baik, kan. Tak payahlah bising-bising kat belakang tu. Tuan-tuan, nafsu kita tu, kalau kita kontrol dia, alhamdulillah, ya. Tapi tuan-tuan, kalau tidak, kalau dia kontrol kita, tuan-tuan, habis, musnah. Dia kata, dia kata apa, tuan? Maka kamu telah menguasainya kalau kamu dapat jaga nafsu kamu tu. Sebaliknya, kata orang sufi, jika kamu tidak mengawal nafsu, semua kita nak langgar, semua kita nak belasah, maka nafsulah, tuan-tuan, yang akan memandumu ke jalan kebatilan. Nafsu akan kontrol kita, tuan-tuan. Maka tak adalah kita ke masjid dah, tak adalah kita baca Quran dah, tak adalah kita bersedekah, tuan-tuan. Akhirnya nafsu tu telah menguasai kita. Maka na'udzubillah, tuan-tuan, sia-sialah, maka tidak ada pun kita menilai masa, kita tak akan menghargai nikmat kewajipan semasa tadi, tuan. Dan akhirnya tinggallah kita dalam kehendak dan menurut kehendak nafsu kita. Na'udzubillah min zalik. Contoh Syekh kata apa, tuan? Contoh, dia kata solat, pahala, tuan-tuan, ditulis berdasarkan khusyuknya kita sembahyang tadi. Imam baca surah Baqarah juzuk yang kedua. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fil ard fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhar la ayatin liqaumin yaqilun. Yang berfikir, yang nak fikir, tuan-tuan, maka dia akan dapat pengajaran. Macam solat, kata Syekh di sini, masa solat, tuan-tuan, pahala kita kira macam mana? Yang kita khusyuk je. Yang kita komplain imam panjang pula dia baca hari ni, tu tak masuk. Tak masuk lah, tak masuk pahala lah tu. Tu tolak markah, tolak markah. Kita fikir bukan-bukan ada ustaz ni, kalau tak ada, okey juga kan. Tu tolak markah. Yang tak khusyuk, tuan-tuan, akan tolak agak berapa tinggal tu. Tapi kita alhamdulillah selamat sebab kita berjemaah
Sebab jemaah ni tuan dikira seorang ni. Haji mana tu? Yang belakang tu haji tu seorang khusyuk. Kira dia khusyuk, tapau semua kita sekali. Alhamdulillah. Itu kelebihan solat jemaah. Tuan-tuan, amin kita tu pun dah kira mengampunkan dosa kita. Amin kita kalau sama amin kita dengan amin imam, tuan-tuan, itu pun dah menghapuskan dosa kita. Alhamdulillah. Ini fadilat, kelebihan yang istiqamah melakukan solat berjemaah. Tuan-tuan yang dikira, tuan-tuan, yang kita khusyuk, kita tanyalah sembahyang kita khusyuk mana kan. Biasa-biasa lah sembahyang kita, tak adalah khusyuk power sangat. Tuan-tuan, yang dikira khusyuk. Demikianlah kiasnya, tuan-tuan, umur kita. Sebab tu Syekh Abdul Fattah tuan kata, guru saya Syekh Al-Allamah Muhammad Raghib At-Tabbakh, guru pengarang kitab kita ni tuan, dia kata apa? Kita mengaji ni ada 3 syarat. Kalau dapat 3 ni tuan, kita jadi orang alim besar lah. Apa dia? Yang pertama, bab umur tuan, kalau boleh umur Nuh. Kalau boleh kita nak umur kita macam umur Nabi Nuh alaihi salam. Mana nak dapat umur Nabi Nuh? Tuan-tuan, mana nak dapat umur Nabi Nuh 950 tahun ya? Tak dapat dah. Mengaji ni maknanya kalau dapat umur Nabi Nuh, sabar macam mana? Sabar Nabi Ayub. Sabar kita mengaji ni macam sabar Nabi Ayub. Duduk, khusyuk, catat, cuba study, ulang kaji, hafal. Sabar Nabi Ayub. Yang kedua. Yang ketiga tuan, dia kata malu Qarun. Malu Qarun ni mana? Harta kita banyak macam harta Qarun. Tak adalah nak beli kitab RM15 pun fikir 14 kali. RM15 gila kau duit minyak sekarang ni dah naik pula semula minyak ni. Ni tak tahu lagi apa RM15 gila tak boleh beli. Tak payah beli, jangan beli. Tak beli. Kita takut kan? Takut kita nak laburkan duit untuk ilmu kan. Tuan-tuan, sebab itu orang mengaji ilmu tuan, dia mesti ada modal juga. Dia ada modal nak beli kitab. Kalau tuition tu dia kena ada modal nak bayar guru kan. Malu Qarun tuan-tuan, 3 syarat. Saya ulang balik. Mengaji ni tuan, kata dia satu umur, minta umur Nabi Nuh panjang. Yang kedua, sabar Nabi apa? Nabi Ayub alaihi salam. Sabar macam Nabi Ayub, sabar kena uji, mati anak habis harta, musnah harta. Sabar. Sabru Ayub. Yang ketiga tuan-tuan, orang mengaji ni apa? Mestilah, kata Syekh Muhammad Raghib At-Tabbakh tuan-tuan, katanya iaitu kalau boleh kita banyak harta macam Qarun. Senang nak beli kitab, senang nak beli apa-apa tuan-tuan, apa yang kelengkapan yang berkaitan dengan ilmu, senang kita nak adakan. 3. Syekh Abdul Fattah ditambah yang kompak. Satu lagi tuan, apa dia kata? Yang kompak ialah Darus Sultan. Apa Darus Sultan? Istana kita, rumah kita macam istana raja. Apa maksud istana? Bukan mewah, dari sudut luas. Kenapa nak luas rumah? Supaya boleh letak rak penuh kan. Ni semua rak kitab, tidur dengan kitab lah kan. Mimpi pun mimpi kitab. Rumah yang luas. Rumah tuan-tuan mungkin sebelah cerita kan. Kalau di Mekah, tuan-tuan pergi ke Rusaifah. Rusaifah ni tempat Syekh Alawi Maliki tuan-tuan, tempat ulama besar di tanah haram tu. Rumah ulama Mesir, ulama Mekah tuan-tuan memang besar-besar. Orang Mekah, ulama Mekah yang setakat yang saya tahulah 2-3 orang tuan memang kayu-kayu. Okey, kenapa tuan-tuan diorang kaya tadi, diorang dapat harta Qarun tadi tuan? Satu mungkin inilah rezeki di Mekah tu lebih murah daripada tempat-tempat negara Arab yang lain. Tapi maknanya tuan, rumah dia memang ruang tamu dia tuan-tuan, ini bukan besar Masjid Hidayah. Ruang tamu dia paling common pun besar Masjid Husin lah. Ruang tamu, supaya ruang tamu Syekh itu boleh dijadikan tempat pengajian, kuliah. Itu dia, sebab tu dia buat rumah besar-besar. Rumah atas dia buat 4 tingkat, atas asrama budak. Atas tuan-tuan ada rumah tetamu. Itu sebab rumah mereka besar-besar. Syekh Ismail Osman Zain, pernah dengar nama Syekh Ismail Osman Zain? Madrasah Ustaz Kushairi tu, Madrasah Azim tu tuan-tuan kan. Syekh Ismail Osman Zain ulama Mekah lah, tuan guru kepada Syekh Nuruddin. Saya pergi juga rumah dia, besar juga rumah dia. Halaman dia tuan-tuan tak besar lagi daripada Masjid Hidayah ni, lebar semua ni. Itu untuk ruang tamu je. Supaya apa? Dia ada tempat untuk, kalau ada musim-musim pengajian, dia akan buka kitab, dia akan khatamkan kitab. Itu tuan-tuan, rumah juga perlu besar untuk menyimpan kitab dan mengadakan majlis-majlis ilmu ya. Baik, qala, maka di sini katanya apa? Contohnya tuan-tuan, umur kita tadi. Walaupun mustahil kita hari ini dapat umur Nabi Nuh.
Paling banyak dalam ni berapa? 70 ada kan? InsyaAllah 70 ada Alhamdulillah. 80 ada tak? Ada Ji? Sini ada 80 dalam ni? Ada? Tak mengaku. Nak khabar apa? Sweet 17 ke apa? 80 tak ada kan? 70-an Alhamdulillah lah kalau 70. Tuan-tuan, Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, saya baca kat Masjid Bukit Syadang, Syama'il Muhammadiyah, dia meninggal umur 38. Kita baca Sayyidina Mu'az bin Jabal, saya ingat 33. Maknanya sahabat-sahabat pun banyak yang umur tak panjang lah. Syekh Sa'id Al-Linggi pun saya ingat 50-an. Syekh Ahmad 50-an. Anak-anak Syekh Ahmad umur panjang. Syekh Murtada, Syekh Musin, Syekh Faiz umur panjang. Tapi atuk abah dia orang umur tak panjang. Jadi tuan, yang diukur umur kita tu bukan panjang pendek. Yang diukur tuan, apa yang kita isi dengan umur kita tu. Yang manfaat itu yang dikira, dinilai. Tuan-tuan, ianya dianggap bermanfaat seandainya digunakan kerana Allah, untuk Allah. Tapi kalau guna tuan untuk tujuan lain, macam kita kata hari ni, ustaz ada sejarah tuan-tuan, Ibnul Khatib. Tuan-tuan baca sejarah, siapa yang paling banyak khatam Quran? Tuan-tuan mungkin kata Imam Syafi'i, betul? Imam Syafi'i pun tuan-tuan pada Ramadan, kita tahu sekali siang, sekali malam, 2 kali khatam, ya tak? Kita kata banyak tu. Itu pun dah kira gila dah tu, 2 kali khatam. Saya gila ke apa? Tak makan ke dia? Kita rasa dah pelik kan? Itu yang 2 kali. Tuan-tuan, rekod dalam kitab Tibyan dikata yang paling banyak khatam Quran sehari semalam namanya Ibnul Khatib, yang mengkhatamkan Quran sehari 8 kali tuan-tuan. Cuba bayang 8 kali khatam macam mana? 8 kali tu nak bagi macam mana 24 jam? Berapa tuan-tuan, berapa jam nak kena khatam sekali tu? 8 bagi 24 berapa? 3 jam. 3 jam maksudnya 1 jam 10 juzuk lah. Betul? 1 jam 10, 2 jam 20, kemudian 3 jam habis satu. Ulang balik. Nak melengkapkan 8 jam. Tapi dia tak makan, dia tak rehat, dia tak solat, dia tak tidur. Dia kena buat juga benda yang wajib tadi, dia tak boleh tinggal. Keperluan asasi dia kena buat. Cuma tuan-tuan sekalian, itu namanya keberkatan waktu. Namanya Ibnul Khatib radhiyallahu an, seorang qadi di Mesir yang mengkhatamkan Quran sehari 8 kali. Kita kata gila ke dia tu? Ada ke munasabah? Kata ke ustaz yang tipu ni? Ustaz ni datang ditipu gitu, dia pancing gitu. Tuan-tuan sekalian, nanti rujuk kitab Tibyan Imam Nawawi, dalam terjemahan pun ada. Tuan-tuan, sama tuan, umpama macam hari ni orang gila dengan Samsung, orang gila dengan Nokia, orang gila dengan handphone, tuan-tuan, dia macam tu ya. Tak sudah-sudah ni bangun pergi terkoncing pun tengok dia. Bangun pagi pun tengok dia. Kat pejabat pun tengok dia. Tak ada lain, selesai sembahyang pun tengok benda lah dia. Macam tu tuan, gilanya orang tengok handphone tuan-tuan. Zaman kita ini, kita samakan tuan, orang dulu khusyuk, padu, tumpu pada gilanya mereka kepada Al-Quran tu je tuan-tuan. Kita tukar je contoh. Dulu orang tumpu kepada Quran, hari ni orang tumpu kepada dunia. Antara bentuk dunia tuan, handphone. Saya bagi contoh juga tuan-tuan. Orang Malaysia termasuk saya, alhamdulillah, jenis pandai jaga masa. Bila? Dalam bab handphone. Macam mana? Kalau buat kereta, pantang traffic light kuning sikit, merah, capai. Naik motor pun sama juga tu. Motor janganlah bahaya kan. Punya pandai jaga masa tu. Kereta sikit je kereta, tengok handphone. Oh, lain ambil gini. Kalau jenis setting ada saat semua kan. Oh, ini ada 120 saat lagi kat Shah Alam. Tengok handphone Dayan dulu. Punya pandai jaga masa dengan handphone. Tapi tak pandai jaga masa dengan perkara-perkara yang lain. Kalau bahagian yang kedua tuan-tuan, kita tengok contoh keprihatinan salaf dalam penjagaan masa dan mengisinya dengan perkara kebaikan. Apa tuan-tuan dikata apa? Para salafus salih serta golongan yang mengikut jejak langkah mereka di kalangan khalaf. Tuan-tuan, saya selalu sebut orang 300 hijrah yang pertama kita panggil salaf. Kemudian 301 dan sampai zaman kita sampai kiamat dipanggil khalaf. Boleh? Tuan-tuan, salaf ke khalaf? Kita khalaf. Kalau kita salafi tu, apa salafi tu apa? Bukan selfie dah. Bukan selfie. Salafi ni generasi salaf, generasi awal, generasi Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Sayyidah Nafisah, Sayyidina Husain, Ali Zainal Abidin, Imam Ja'far As-Sadiq, Imam Lais bin Sa'ad, Imam hadis Bukhari Muslim. Itu generasi salaf. Kan? Mereka sangat
power sangat menjaga masa. Dan bukan mereka sahaja tuan, alhamdulillah mereka ada pelapis yang mengikut jejak mereka di kalangan ulama khalaf. Ya. Mereka tuan sangat jaga masa. Sama ada mereka itu ahli ibadah, abid ataupun alim, orang berilmu. Dua-dua pandai jaga masa. Hari ini tuan-tuan, orang abid pun tak berapa jaga masa, orang alim pun tak pandai jaga masa. Kenapa saya cakap begitu? Kadang-kadang ahli ibadah dia beribadah mungkin alhamdulillah baik niat cara, mungkin kadang-kadang sikit kesilapan ahli ibadah ni tanpa ilmu. Sama macam orang tarikat. Ambil tarikat untuk ta'assub, ambil tarikat untuk menyalahkan tarikat yang lain, untuk ambil tarikat kata orang lain tak sampai kita juga sampai. Itu semua tak betul lah ambil tarikat macam tu, ya kan? Tuan-tuan, orang berilmu tuan-tuan jaga masa kau. Janji kuliah pukul 8, dia datang 8.45, tak ada umam orang tunggu kan, manjang lambik ya. Kalau sekali-sekala tu adalah keuzuran kan, tapi memang pengurusan masa, kalau orang alim tuan-tuan tak pandai jaga masa tuan-tuan, itu pun punah, menyebabkan ilmu dia tu tak dapat diwarisi oleh orang ramai. Mereka sering mengejar masa, yang orang dulu abid dengan alim jaga masa, mengejar masa bagi memastikan tak berlalu begitu saja. Kita ambil satu contoh tuan malam ni sebelum isyak, 3 minit lagi ya. Antaranya tuan-tuan, tengok perkataan Sayyidina Amir bin Abdul Qais, seorang tabi'in yang zuhud. Orang ajak dia berburak, jom kita membawang Sayyidina Amir, jom kita gosip sikit pasal rantau ni, siapa menang ni, kita buat analisis awal. Macamlah ada tauliah sangat, faham mana bab politik ni. Bab komen tuan-tuan semenyih, kau Cameron Highland membelasah memang boleh lah gitu kan. Itu kita punya pandangan pun tak diterima pakai dah, tak ada pun nilai pun. Tapi burak kedai kopi boleh lah. Jom kita berburak sikit, kita malam ni bola siapa menang, Liverpool ke, Arsenal ke, apa ke, jom berburak. Jom kita bangun sama-sama tengok bola, berkompek. Kalau pergi pagi esok tu minum tak tengok bola tu macam satu kesalahan, satu dosa besar tak tengok bola tu. Tuan-tuan tengok orang berpaling, orang dah salah anggap. Kita tak kata tengok bola tu haram, kita tak kata tengok bola tu salah, tapi tanggapan orang tuan-tuan pada benda keduniaan itu dibesarkan dan mengecilkan perkara-perkara akhirat. Tuan-tuan tengok tu Sayyidina Amir kata apa? Boleh burak kata, kau tahan matahari tu, kau pegang matahari kata. Macam mana tu? Hentikan peredaran matahari, sekat dia, jangan bergerak, jangan beredar, supaya nanti kita boleh berburak. Sebab apa? Masa tak pernah berhenti. Masa kita berburakkan 1 jam 2 jam takkan rostan balik, maka rugilah bagi mereka yang tuan-tuan, kerugian masa bermaksud kerugian yang tak boleh ganti. Boleh tak saya bayar RM60 sebab tadi saya tak wirid? Tuan-tuan tak boleh ganti tuan-tuan. Boleh tak saya bayar 600 sebab saya tadi tertinggal maghrib? Tak boleh ganti. Boleh tak saya bayar poso, saya bayar 100,000 tinggal poso tanpa uzur? Boleh tak? Tak terganti tuan-tuan. Ibadat tu tak terganti dengan nilai wang ringgit kita sebenarnya, kalau kita pandai menghargai kan. Tak ada nilai. Bahkan bagi setiap waktu tuan-tuan, mesti ada waktu, amalan yang perlu kita isi ya. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tengok tuan, Abdullah bin Mas'ud, sahabat besar Nabi SAW. Abdullah ada 4. Tuan-tuan, Abdullah yang besar ada 4. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar. Betul saya sebut tuan-tuan, 4. Cukup tak? Cukup 4. Tuan-tuan, 4 Abdullah ni. Tuan-tuan, 4 Abdullah ni tuan-tuan, antaranya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Saya tak pernah menyesal di atas satu perkara setelah berlalu 1 hari, ajal semakin hampir, amal tak bertambah. Risau dia, risau amal tak bertambah. Apa hari ni Quran tak baca ni, hari ni relax, yang muka macam tak bersalah. Memanglah baca Quran tak wajib. Apa masalah? Kita tak baca Quran pun bos tak tanya kita, KPI kita tak terjejas pun, pencen kita mana berkurang kalau kita tak baca Quran. Memang tuan-tuan betul. Tapi tuan-tuan sekalian, sebenarnya itu kita punya ajal semakin hampir tuan-tuan, malangnya amal kita tak ada, tak bertambah pun. Itulah kekesalan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita menyesal sebab apa? Menyesal lah ustaz. Aduh tu jualan kilang, jualan tutup kilang nak tutup, kata perabot tak lapik poi boli, rugi ustaz. Dekat tuan Maidin tu jual limau sekilo 10 sen, kata tak lapik poi, orang dah penuh tak lapik masuk, tak ada parking. Menyesal ustaz. Okeylah tuan-tuan, bukanlah kata kita tak nak benda tu kan, kita pun nak juga peluang-peluang barang-barang free murah ni kita nak kan tuan.
Tapi kita kena pandai tuan-tuan, letakkan penyesalan kita dalam masalah akhirat itu lebih berbanding dalam urusan dunia. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita jumpa bulan depan tuan-tuan bersama dengan secara langsung TV Al-Hidayah. Wallahu a'lam. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa